Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبكاء وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الهاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الهجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه دارقطني وقواه. Baik, jadi ini empat hadis. Hadis yang pertama berkaitan dengan at-takbil dan juga al-mubasyarah, itu berkaitan dengan berkucup dan juga mubasyarah, dan 3 hadis lagi berkaitan dengan berbekam. Jadi hadis yang pertama daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, dia berkucup lah, yuqabbilu ataupun cium, yakni dia mengucup isterinya, wa huwa shaim, hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa yubashiru wa huwa shaim, dan dia mubasyarah iaitu sentuh kulit sentuh kulit ke kulit, menyentuh kulit dengan kulit, mubasyarah. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan mubasyarah hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Walakinnahu kana ablakakum li irbihi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang lebih kuat daripada kalangan kamu menahan syahwatnya ataupun menahan dirinya. Baik, jadi pada lafaz hadis walakinnahu kana amlakakum li irbihi, jadi ada riwayat walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Di sini li irbihi, itu biasa kita dengarlah, dan juga di riwayat juga li arabihi. Dan maksud li irbihi maknanya li nafsihi. Maksud li irbihi li nafsihi, dan maksud li arabihi dengan mana li gharadihi. Al-arab dengan mana al-gharad. Maksud daripadanya adalah syahwat dia. Maknanya Nabi SAW dia tu orang lebih kuat daripada kamu menahan syahwatnya. Baik, jadi hadis ni menunjukkan keharusan mengucup dan juga mubasyarah, iaitu menyentuh kulit dengan kulit tanpa jima'. Tapi ada syarat dah, sekiranya pelaku tu merasa aman ke atas dirinya dan dapat menahan syahwatnya. Hatta dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti mana kita mengaji, iaitu maknanya hukum kucup ni kita bahagikan kepada 2. Sama ada kublah, kucupan tersebut menggerakkan dia punya syahwat,
ataupun kucupan tersebut tidak menggerakkan dia punya syahwat. Jadi sekiranya kucupan tersebut menggerakkan dia punya syahwat, hukum dia haram. Hukum dia haram. Dan sekiranya tidak menggerakkan syahwat dia, hukum dia makruh. Jadi dia atas orang tu lah. Jadi orang tu dia kenal diri dia macam mana. Sebab kita risau sama ada berlaku inzal ataupun berlaku satu dorongan syahwat yang menyebabkan melakunya jima' dan juga merosakkan puasa dia. Sama ada puasa puasa wajib ataupun puasa sunat. Itu zahir hadis. Sebab dalam zahir hadis Nabi kata Sayyidina Aisyah, yuqabbilu wa huwa shaim. Yuqabbilu wa huwa shaim. Jadi zahir perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia memberi faham persamaan sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat, puasa Ramadan ataupun selain daripada puasa Ramadan. Dan zahir inilah yang dipegang oleh keempat-empat mazhab. Zahir inilah yang dipegang oleh keempat-empat mazhab, mana tidak ada beza. Taswiyah antara puasa fard dan juga puasa nafil. Pada sama ada pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan. Dan begitu jugalah hukum mubasyarah. Hukum mubasyarah. Ini sama seperti hukum berkucup. Dan perkataan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, walakinnahu kana amlakakum li irbih. Di sini ada seolah ada isyarat kepada kita ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seharusnya adalah sayogia bagi kita ni untuk kita pelihara diri kita. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia aman dan dia kuat dalam menahan diri dia. Faham tak? Maknanya tak ada kerisauan nak berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jatuh dalam, maknanya untuk berlaku jima' dan selainnya. Adapun kita ni, umat dia ni, kita ni tak, orang kata atas orang tu lah. Faham tak? Kita tak seperti Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi Sayyidina Aisyah sebut, walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Tetapi Rasulullah SAW tu adalah orang yang lebih kuat daripada kalangan kamu menahan syahwatnya. Maka tidak orang kata tidak ada kerisauan Nabi SAW tu untuk jatuh di dalam, maknanya jima' ataupun perkara lain, inzal dan sebagainya. Jadi ada isyarat dah situ, syarat bahwasanya sayogia bagi umat ini untuk memelihara diri daripada perbuatan tersebut. Kerana dibimbangi membawa kepada keluar mani atau terhasil syahwat dan dorongan nafsu untuk berjima'. Jadi adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Sebab yang disebut oleh Sayyidina Aisyah ni lah, walakinnahu kana amlakakum liirbih. Sebab tu dalam ada hadis cerita dia sama, maknanya seorang ni tanya pasal kublah dan seorang lagi pun tanya pasal kublah. Seorang orang muda, seorang orang tua, tapi Nabi bagi kebenaran bagi orang tua, tapi Nabi tak bagi kebenaran pada orang muda. Nampak macam berbeza lah kan. Nampaknya orang muda ni tanya pasal kublah juga. Mai orang tua ni pasal kublah juga, tapi kat orang tua ni boleh, kat orang muda tak boleh. Faham tak? Jadi ulama faham. Apa yang ulama faham di sini? Ulama dia tak faham orang tua boleh untuk dia kucuk isteri dia. Orang muda boleh. Tak, dia tak faham macam tu. Fahamnya sebab ghalibnya orang tua dia dapat tahan diri dia. Faham tak? Ghalibnya orang tua dia dapat tahan diri dia. Adapun orang muda ni ghalibnya dia tak tahan. Nafsu dia kuat. Jadi bila dia kucuk isteri dia, maka boleh membawa kepada jima' ataupun boleh bawa kepada inzal. Adapun orang tua dia kuat ghalibnya. Tapi hukum tu bukan saja kena pada orang tua, orang tua je boleh, orang muda tak boleh dak. Maknanya siapa-siapa yang takut ataupun dia punya kublah atau membawa kepada syahwat dia, maka hukum dia tak boleh. Sama ada tua ataupun muda. Faham? Sama ada tua ataupun muda. Kalau sini dalam nuskhah ni walakinnahu kana amlakakum. Kana amlakakum. Itu lain lah.
Ha? Ataunya walakinnahu amlakukum terus. Tapi nuskhah ni pun amlakakum enggak itu? Ada sama. Ini tak ada kana. Dia kata muttafaqun alaih wa lafzu li Muslim. Tu tengok balik dalam Sahih Muslim. Oh, tengok dalam Sahih Muslim. Ni ada kat bawah ni. Al-Bukhari al-mubasyarah li shaim. Lepas tu dia bagi nombor, lepas tu wa Muslim, lepas tu kata laisa indahu kana. Lepas tu wa laisa indal Bukhari lakinnahu. Bal indahu wa kana. Jadi ada yang ada kana, ada yang tak ada kana. Baik. Dan apa ni, ada tambahan dalam riwayat, ada apa ni disebut fi Ramadan. Maknanya berlaku kucuk dan mubasyarah tu di dalam bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ni ada satu pengajaran lah untuk kita, untuk kita memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun yang membawa kepada membatalkan puasa. Itu ada pengajaran untuk diri kita. Bahkan kita mengaji dalam fiqh disunatkan, maknanya untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang perkara-perkara yang dia menyeronokkan nafsu kita, diri kita. Sama ada benda tu berbentuk bau wangi-wangian ataupun yang sebelum ni dituntut, tapi waktu bulan Ramadan, siang Ramadan kita dituntut untuk tinggal. Maknanya benda-benda yang menyeronokkan nafsu kita disunatkan untuk kita tinggalkan. Baik. Kemudian 3 hadis lagi berkaitan dengan al-hijamah, iaitu berkaitan dengan berbekam, ataupun disebut juga bercanduk. Itu bahasa. Itu kalau Ustaz Sayyidina Muhammad Syekh Idris Al-Marbawi dia terjemahkan dengan bercanduk. Tapi yang anda tengok bercanduk ni orang Indonesia guna. Bercanduk maknanya berbekam lah. Jadi hadis yang pertama di sini adalah 3 hadis. Yang pertama daripada Ibnu Abbas, yang kedua daripada Syaddad, dan yang ketiga daripada Anas bin Malik. Kita tengok dulu erti hadis-hadis ni. Yang pertamanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ia dalam keadaan dia ihram, dan dia berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Dan hadis Syaddad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah mendatangi seorang lelaki di Baqi'. Dia didatangi seorang lelaki di Baqi'. Baqi' ni terkenalah perkuburan, makbarah Baqi'. Tapi ada yang mensyarahkan bil Baqi' ai haulahu, maknanya sekitar Baqi', bukannya di Baqi', sekitar Baqi'. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Dan lelaki itu yang mana lelaki itu sedang berbekam pada bulan Ramadan. Lepas tu Nabi kata apa? Lalu Nabi SAW bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Yang buat bekam itu batal puasa dia, yang dibekam pun batal. Yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya batal puasa. Okay. Dua-dua batal. Ni hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani summa rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya pertama kali pembekaman itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ialah ketika mana Ja'far bin Abi Talib berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beliau,
dan dan Rasulullah bersabda aftara hadzani. Kedua-dua ni batal puasa dia. Yang membekam dan yang dibekam kedua-duanya batal. Kemudian kata Anas bin Malik, summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi keringanan. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi keringanan untuk bagi keringanan pada pada berbekam bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun, dan adalah Anas radhiyallahu ta'ala anhu berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Jadi ketiga-tiga hadis ni berkaitan dengan berbekam. Dan hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Syaddad ada berlaku pertentangan hukum. Faham? Hadis Syaddad dan juga hadis Ibnu Abbas. Yang mana hadis Ibnu Abbas yang Nabi SAW sebut dalam tu Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Faham? Dan Nabi berbekam dalam keadaan Nabi muhrim, yang menunjukkan keharusan berbekam bagi orang yang muhrim dan keharusan berbekam bagi orang yang berpuasa. Adapun hadis Syaddad, Nabi kata batal puasa orang yang berbekam dan orang yang membekam dan yang dibekam. Jadi berlawanlah dengan hadis Ibnu Abbas. Faham? Adapun hadis Anas bin Malik menunjukkan kepada kita bahawasanya berbekam tu pada mulanya dia membatalkan puasa. Faham? Pada mulanya, pada awal amarnya dia membatalkan puasa, membatalkan orang yang membekam dan membatalkan orang yang dibekam. Kemudian barulah dibagi keringanan selepas tu. Dia faham kan? Jadi jumhur ulama berbekam tidak membatalkan puasa, iaitu di sisi mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi, membekam tak membatalkan puasa. Adapun di sisi mazhab Imam Ahmad, di sisi mereka berbekam membatalkan puasa, berdalilkan hadis aftaral hajimu wal mahjum, berdasarkan hadis Syaddad tadi, yang mana Nabi kata orang yang membekam dan yang dibekam kedua-duanya batal puasanya. Baik. Jadi hadis Syaddad dijadikan sebagai dalil serta pengharaman berbekam bagi orang yang berpuasa, dan sebagai dalil bahawasanya berbekam tu merosakkan puasa orang yang berpuasa. Itu hadis Syaddad tadi. Adapun jumhur sebaliknya. Jadi apa pula jumhur jawab berkenaan dengan hadis Syaddad ni? Jadi berkenaan dengan hadis Syaddad ni, ulama bagi komentar lah. Sebab di sisi jumhur berbekam ni tak membatalkan puasa, cuma eloknya ditakhirkan, buat pada waktu malam, mau ditakhirkan. Tapi kalau dia buat pada waktu siang juga, puasa dia sahih, puasa dia tidak rosak dan dia tidak membatalkan puasa. Jadi ulama jawab berkenaan dengan hadis Syaddad ni dengan beberapa jawapan lah. Jawapan yang pertamanya yang ulama sebut, hadis Syaddad ni mansukh. Dan itu pun kita mengaji dalam bab saum, nanti kita akan jumpa lah berkenaan dengan bab ni. Hadis Syaddad mansukh. Maknanya Allah sallallahu hadis aftaral hajimu wal mahjum itu mansukh dengan hadis Ibnu Abbas. Jadi macam kita mengaji dalam usul fiqh itu, jadi bila berlaku pertentangan, maka ulama takkan buang terus. Faham tak? Maka tengok tu boleh himpunkan tak antara dua hadis tersebut, yang mana zahirnya berlaku pertentangan. Jadi di sini boleh himpun. Bila boleh himpun, maka akan dihimpunkan. Bukan. Sini bukan himpun. Sini nasakh. Sini nasakh. Kalau boleh himpun, akan dihimpunkan. Kalau tak boleh dihimpun, tengok cuba ada nasakh tak? Boleh jadi berlaku nasakh. Maka nak tengok nasakh tak nasakh tu kena tahu tahun lah. Tahun hadis ni cakap bila, tahun hadis ni pula dia cakap bila. Maka yang paling terakhir tu dia menasahkan yang awal. Jadi dalam hadis hadis Syaddad, ada dalam sebahagian riwayat ada pertambahan amul fath. Disebut maknanya ada sebut tahun pembukaan kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Adapun Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas tu itu Allah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun Haji Wada'.
Jadi haji wada' tahun 10 Hijrah. Jadi hadis syahadat ni 8 Hijrah. Hadis Ibnu Abbas 10 Hijrah. Jadi hadis Ibnu Abbas menasahkan hadis syahadat. Ni salah satu jawapan jumhur. Jawapan jumhur, dan ni yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya hadis syahadat itu mansukh. Baik. Dan satu lagi, kalau kita tengok dalam hadis Anas bin Malik, yang mana Nabi sebut summa rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana rukhsah ni dia berlaku selepas azimah. Azimah ni kita hukum yang asal itu, lepas tu ada dia bagi kendur sikit, maknanya bagi keringanan. Jadi hukum yang asal itu kita panggil azimah, lepas tu bagi rukhsah, menunjukkan Allah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rukhsah ni kita kata tak berlaku kecuali selepas azimah, yang adalah rukhsah tu berlakunya adalah selepas azimah. Maka menunjukkan hijamah itu mansukh, bukan mansukh, dia punya hukum dia membatalkan puasa tu mansukh. Itu dia menguatkan lagi pandangan yang mengatakan perkataan dalam hadis Anas tu summa rakhasan Nabi itu, dia menguatkan lagi pandangan yang mengatakan hadis syahadat itu mansukh. Dan jawapan yang kedua yang disebut oleh ulama, iaitu maksud daripada kalimah aftara dalam hadis tu, yang disebut aftaral hajimu wal mahjum, maksud dia situ ada majaz. Faham tak? Maksud aftaral hajim wal mahjum bukannya buka puasa betul. Maksudnya dia jadi sebab dan membawa kepada berbuka puasa. Dia tak buka puasa lagi. Maknanya berbekam tu dia boleh menyebabkan orang yang berbekam, orang yang kena bekam tu berbuka puasa. Sebab apa? Sebab bekam ni dia melemahkan badan. Orang yang berbekam, maka dia melemahkan badan. Yang mana bila orang yang dibekam tu lemah badan dia, maka menjadi sebab dia berbuka. Jadi asbab dia apa dia? Berbekam. Begitu juga orang yang membekam. Jadi cara bekam dulu dia ada sedut. Dia sedut. Jadi boleh jadi dia apa yang dia sedut tu masuk dalam, dia tertelan. Apa yang dia sedut tu dia tertelan. Apa yang disebut daripada mahjum, orang yang dibekam tu dia tertelan, yang menyebabkan batal puasa dia. Itu maksudnya aftaral hajim wal mahjum. Aftaral hajim wal mahjum. Itu antara jawapan yang disebut oleh para ulama dalam menjawab hadis syahadat. Yalah, kalau orang yang dibekam, itu bolehlah kita kita kata okeylah orang yang dibekam tu batal puasa, tapi orang yang membekam kenapa dia batal pula? Faham tak? Jadi ulama sebut itulah, maknanya maksud kalimah aftara dalam hadis tu dengan makna mendorong atau menyebabkan berbuka puasa, yakni ta'arrud lil iftar. Maknahu ta'arrada lil iftar, iaitu menyebabkan orang berbekam berbuka puasa kerana lemah tubuh yang disebabkan oleh berbekam, dan menyebabkan orang yang membekam pula tertelan apa yang dihisapnya daripada orang yang dibekam. Jadi yang lebih eloknya buat pada waktu malam. Sebab takut satu lagi dia mengganggu puasa kita lah. Kita badan lemah. Kecuali kalau memang dia sakit, memang dia berhajat kepada bekam, mafi muskilah. Itu untuk rawatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala alam, cukuplah kita ambil empat hadis. Kemudian hadis selepas ni berkenaan dengan bercelak mata. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw.